إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Ma dumta anta fa antal murid. Fa iza afnaka anka maulaka fa anta murad. Ma dumta anta ay tara laka wujudan wa amalan wa iradatan fa anta murid wa iza afnaka anka maulaka fa anta murad. Fal iradatu hiya ifradul haqqi bit talab wal i'rad an kulli ma siwahu. Selama mana engkau adalah engkau, selama mana engkau adalah engkau. Apa maksud dia? Iaitu engkau melihat ada bagimu kewujudan. Mana lagi kamu nampak diri kamu, kamu belum fanakkan, tu maksudnya. Ya. Maka engkau adalah murid. Ya, selama engkau itu engkau, yakni melihat engkau akan kewujudan. Antara laka wujudan, kamu rasa kamu ada lagi, kamu berkuasa, kamu yang membuat, kamu yang begitu begini, ya, dan amalan yang amal kita buat, amal tu kita rasa kita lagi, dan irada, rasa kehendak kita lagi. Dengan bahawa kita tak matikan kehendak kita dalam memandang kehendak Allah Ta'ala. Ya, kita tak matikan akan amal kita dalam maknanya af'al Tuhan. Dan kita tak matikan wujud kita dalam memandang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu masih belum terlepas, maka engkau adalah murid. Engkau duduk dalam makam murid. Maknanya orang yang berkendak. Mana dia masih nampak diri dia lagi. Ya, ini dipanggil mahjub, masih terhijab. Allah. Yang berkendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maknanya murid. Tapi bila faiza afnaka, maka apabila Tuhanmu melenyapkanmu, mana dia yang fanakan kita. Apa makna fana? Antablu wa azamatillah, bahawa terselah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan, yang lain tenggelam. Itu maksud fana. Ya, mana ru'yatullahi bila khalqin, dia memandang ke hadrat Tuhan, tak ada makhluk lagi dah. Diterjalikan dengan nur yang kuat, memadamkan akan wujud makhluk yang waham. Ya, itu maksudnya. Maka apabila Tuhanmu melenyapkanmu daripada dirimu, afnaka anka, dia fanakan kau dari engkau, ya, maka engkau adalah murad. Itu beza antara murid dengan murad. Murid mana orang yang menghendaki, murad orang yang dikehendaki. Itu beza. Kan? Mana dia menghendaki dengan dia dikehendaki. Ya. Kalau seorang tu dia bekerja kerajaan, dia cari jalan macam mana nak naik pangkat. Ya, dengan orang yang atas terik dia naik tu, mana duit? Ni tariklah cepat. Ya. Kalau kita masih cari usaha kita lagi, kita tak kuat. Tapi kalau dia sentap, dia tarik habis. Ya. Daripada menteri ni sekali dia tarik turun kat atas tu, boleh? Mana sentapan tu kalau susunan dalam pentadbiran. Ini pentadbiran Tuhan lagi besar. Kalau dia sentap, dia tarik aja, itu dipanggil murad. Maka tanda nak tanya orang itu murad, bahawasanya lenyap dia. Dia buat ibadat, dia tak nampak dia. Dia rasa semua pertolongan Tuhan, semua iradat Tuhan, semua kehendak Tuhan. Lalu ketika itu makin rapat hati dia dengan Allah.
lagi dia bersyukur dengan Allah, lagi dia membanyakkan ingatan dia dengan Tuhan, maka hilang kesibukan dia memandang pada makhluk. Tapi kalau buat ibadat dia sibuk nak cerita dengan makhluk, itu makna makhluk dalam hati dia. Buat ibadat tu nak tunjuk dengan orang, buat derma tu nak tunjuk dengan orang. Itu menandakan apa? Makhluk dalam hati dia. Sedangkan yang mengenal Tuhan ialah hati, atau dipanggil hakikat insan, roh, sir. Maka apabila kita pusingkan menghadap makhluk, bila masa nak menghadap Tuhan? Bila kita kenalkan dia dengan makhluk, bila dia nak kenal Tuhan? Itu makna asyik kenal makhluk tak habis-habis. Orang tu kenal Tuhan, bukan kenal makhluk. Makhluk tak payah kenal, nampak apa mata kita lah. Nak mengenal dia tu, maka buang pandangan pada makhluk, pun nampak kepada dia. Buang iradat, pandangan iradat makhluk, nampak iradat dia. Terasa orang tu resau. Itu beza dia. Dan berkendak kepada Allah. Maka apabila Tuhanmu melenyapkan, fa iza afnaka anka, Tuhan lenyapkan kau daripada engkau, maulah oleh engkau, adalah engkau tu fa anta muradun, maka adalah engkau murad. Mana murad? Yang dikendaki. Yang tadi yang berkendak. Maka orang yang berkendak dengan orang yang dikendaki, maka orang yang dikendaki lebih tinggi martabatnya. Sebab dia dikendaki, mana dia dipilih untuk diangkat. Kalau itu fal iradatu hiya ifradul haq, maka al iradah, kehendak tu ialah menumpukan pencarian hanya kepada al haq. Iradah tu ialah ifradul haq, mana menunggalkan akan al haq Allah Taala bitalab, dengan tuntut. Yang kita tuntut dia ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi, yang kita nak dia saja. Itu boleh panggil orang yang berjalan sungguh pada hadrat Tuhannya. Kemudian iradat dia kena ke sini ifradul haq bitalab, kemudian wal i'radu an kulli ma siwahu, dan berpaling daripada segala sesuatu selainnya. Hati kita berpaling selain daripada Allah Taala, maka dia akan dapat tarikan dari Tuhan cepat. Itu panggil murad. Bila dia kena situ, maka dia memandang semua dari dia. Berbanding dengan orang murid, dia memandang diri lagi, dia nampak dia beramal, atau dia minta apa? Balasan banyak, dia rasa dia wujud lagi, atau dia rasa dia hebat, maknanya dia peringkat bawah lagi. Iaitu murid dengan murad jauh beza ni. Murad mana orang yang Tuhan dia tarik. Ketika itu dia terkeluar daripada alam mulki dan keperasanan dia tu, daripada alam yang ada sekarang, dia pergi naik alamil malakut, mana konteks rohani dia sentiasa di sana je, berlazat dia dengan Tuhannya. Allah. Kemudian wal muridu huwa saliku al mubtadi lahu wujudan wa amalan. Murid ialah salik yang sedang berjalan peringkat awal, maka bagi dia wujud dan amal, dia sedang nampak diri dia dan nampak amalan dia. Sedangkan wal muradu, ya Allah, huwal malkhuzu bi ainil inayatir rabbaniyah al-mustaghriku billahi ta'ala. Kalau gitu fal muridu hamilul kab, fal murid hamilul kad, wal murad mahmulun anhu al kaddu. Kalau gitu wasyattana bainal hamil maqdud wal mahmulul mu'an. Wal murid huwa salik, mana orang salik dia peringkat murid, mana orang yang ada iradah nak pergi ke Tuhan, orang yang ada iradah untuk mencari benda yang besar dalam kehidupan, ialah makrifat akan Allah SWT. Tidak ada benda yang paling besar dalam kehidupan melainkan kita dengan dia. Bila terbuka dia dengan Tuhan, itu nikmat paling besar sekali. Kita terbuka, dia buta lagi dengan Tuhan, azab. Tidak ada azab paling besar bila mata hatinya buta dengan Tuhan. Tidak ada azab paling besar ialah buta mata hati dengan Tuhan. Dia tak tahu Tuhan dia siapa, ya. Dia tak tahu siapa jadikan dia, dia tak tahu siapa rezekikan dia. Dia tak perasan Tuhan rezeki dia makan je, ya. Macam dalam kandang. Dalam kandang pun pandai berzikir, ya. Dia puas janji dapat makan. Ada satu sahabat saya kan, dia naik teksi. Lepas tu dia ceritalah isu semasa teruk gini. Saya tak tahu dah, saya janji perut saya bulat sudah. Wah, ni kacau. Ini akal otak buat tapak kaki kan. Jadi perut dia bulat, kata sudah.
Betul-betul macam kata kuang. Yang ni si bulat, anak saya boleh makan, sudah. Hidup nak makan macam binatang. Kan saya cakap binatang tu, Allah Ta'ala sebut. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika kal an'am. Orang ni macam an'am, binatang kaki empat. Quran sebut kan saya sebut. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, kepala otak ni. Sebab apa tu? Sebab apa tu? Orang tu duduk dalam alam apa dia panggil? Alam mulki lah alam ni. Alam ni dalam dia kisah dia boleh kerja, boleh makan, dapat harta, kan, banyak anak bini, pangkat tinggi, kumpul harta. Oh, itu habis kan jam tu. Itu kalau apa? Aulia pandang orang macam ni macam katak bawa tempurung ni. Dia pula rasa hebat. Oh, dengan pangkat dia, dengan harta dia, kekayaan dia rasa hebat. Hebat apa? Katak bawa tempurung. Kau tak lepas daripada alamil mulki. Ya, kita nak terbuka tempurung tu, tempurung kerongkong dunia yang kecil ni. Keluar rohani kamu tu, keluar pergi. Ya, uruj, mi'raj ke atas. Sebab semayang tu mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min, sebab kita main rohani. Dia angkat takut zap dia dengan Tuhan tu, dia terlepas langsung. Berlazat dengan Tuhan. Ni dah nampak dia, kan? Makin kau jadi imam. Oh, imam lagi besar cabaran. Berapa? Kat mana dia banyak selit tuan? Nak tarik surah, aku baca surah. Kan makmum kata tak sedap pula. Kau baca surah pendek, makmum kata aku baca surah pendek pula. Aku baca surah ni kan makmum kata apa? Asyik baca surah tu je. Kepala otak dia, jasad dia ni menghadap kiblat, rohani dia kat belakang. Dia nak layankan makmum, kan? Oh, tarik surah panjang sikit. Wah, hari ni aku tarik surah panjang, makmum mesti kata best punya. Habis semua hancur. Seorang ulama besar, wali besar di Azhar dan Syekh Ja'fari dan ya, Imam Tarekat Ahmadiyah itu. Dia kan semayang terawih dan kan terawih. Allahu akbar Fatihah. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Lagi senang. Tak payah baca panjang-panjang ya. Kerana wali-wali dia lawan nafsu dia kan banyak, dia baca paling pendek. Habis cerita. Ya, kau nak tunjuk dengan orang kau nyandan, ambil kau qul huwallahu ahad. Habis cerita. Ini sibuk nak tarik surah panjang-panjang. Kalau tarik panjang dia faham, dia menghayati tak apa. Dia tarik surah panjang, hati kat makhluk. Wah, sedap aku baca. Wah, aku bawa kiraat lain lagi. Aku bawa lagu Imam Madinah, Imam Mekah, terlokup semua. Jasad kau yang ada makhluk, hati kau kat belakang. Ya, itulah bila nak terangkat dijawab, duduklah kau katak bertembung ni. Kau kenal alam ni. Dia nak lepas kan, pum, dia lepas alamil malakut sana. Ya, berlazat dengan Tuhannya, asyik dengan Tuhan, fana. Itu semua dah lepas kan. Orang yang fana dia asyik dengan Tuhan, dia zikir lepas, hilang lain, seronok, itu dah lepas tu, dia masuk alam lain, dia perasan tak perasan tu. Ya, dia berlazat dengan tu Tuhan itu dia. Allah. Wal murid huwa salik. Ya, mana murid orang yang masih nampak wujud dia, amal dia, iradat dia. Itu murid. Sebab tu diminta balasan. Itu peringkat. Sebab Rasulullah SAW ajar semua peringkat ni. Peringkat mubtadi, mutawasid, muntahi, semua tak Rasulullah pimpin semua tu. Kalau peringkat awal Rasulullah bagi ni dulu. Apa dia? Fadailul a'mal. Kan? Peringkat nak tarik orang, biar dia kajian nak ceritakan amal ni kelebihan. Tapi jangan duduk situ je. Bukan? Budak masa kecil boleh lah makan nestem. Ni dah tua makan nestem ni. Dah tua makan dalam asam kan. Asam gebus kan. Ini dah dia makan nestem. Ya, ada tutu bangka makan susu budak lagi. Maksud dia dah tua ni pergi naik lah. Jangan duduk makan mubtadi lagi. Menaikkan kalbi kita tu, menghadap dia cepat. Kita dah nak mati, dah nak balik menghadap Tuhan, terhege-hege menghadap dunia lagi kan. Ya, tu. Tarik cepat dia tarik. Sebab keadaan sini membayangkan keadaan di sana. Kalau sini dia tinggi, sana lagi tinggi, tu akhirat. Ya. Kekerapan melihat Tuhan pun dia bergantung dengan makrifat dia. Lagi tinggi makrifat dia, lagi kerap dia lihat di sana. Itu sebab dia orang apa? Para awliya dia cuci betul-betul, dia riadah mujahadah bersungguh-sungguh. Sementara ada sakit-baki umur, jangan direkakan. Mana kalau dia menghadap diri dia panggil murid. Kalau dia tak pandang lagi, tuan tarik dia afnaka anka, itu dia panggil murad. Orang yang dikendaki oleh Tuhan. Apa murad? Allazi yurad. Kalau allazi yurid, mana yang mendaki. Kalau yurad, dikendaki. Jadi sampainya seorang fana, dia bukan dia sendiri, Tuhan tajalli kan tuan. Dengan siapa Tuhan tajalli, Tuhan tengok dia bersungguh. Ya, dia ada istighal, dia bersungguh-sungguh, pum Tuhan buka seringkat kemanisan, kelazatan, kerinduan, pum dibuka.
baru dia dapat makrifat sebenar dengan Allah Ta'ala. Maka dapat itu bagian nikmat yang paling besar, adalah terbuka qalbi dia dengan Tuhan ni. Wal muridu huwa sadiq al mubtadi lahu wujudan wa amalan, wal muradu wal malhuzu bil aini la inayatir rabbaniyah. Mana murid itu seorang salik yang menzahirkan. Salik mana orang yang masuk dalam suluk, itu panggil salik. Kalau tak suluk belum salik lagi. Dia bersolek kerja menyolek kan. Habis dia bersolek dengan dunia. Ya. Mana salik orang yang menzahirkan bagi dirinya kewujudan dan amal. Ya, masih dia nampak lagi amal dia. Kalau murad pula orang yang dikendaki pula ialah orang yang dibimbing dengan pandangan bimbingan ketuhanan, yang tenggelam dia bersama-sama Allah Ta'ala. Jaga ni. Yang baik tenggelam macam tenggelam dalam laut. Yang tenggelam qalbi dia, inrimas, mustagrik. Ya, bila mana dia istighraq, apa makna dan tenggelam dia karam. Karam apa makna karam? Kalau tengok perahu karam nampak separuh tu tak panggil karam. Lenyap habis, hilang habis. Ya, bila hilang maknanya terhapus. Ya, lebur. Itu dia kata lebur. Farrik galbak, kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Itu lebur tu. Itu makna lebur, makna panak, banyak dia ketika hilang, lenyap. Bila lenyap, bersih daripada makhluk, baru Tuhan hadiahkan. Tuhan tak nak bercampur-campur tu. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbil mushtarak. Bagaimana Allah Ta'ala tak mau amal tu disekutukan, begitu Allah Ta'ala tak mau hati itu disekutukan. Sebab hati itu besar. Dia hakikat insan, hakikat diri manusia. Dipanggil qalbun, ruh, sir, syarab, macam-macam nama Tuhan beri. Habis. Manakala murad pula adalah orang yang diangkat kesusahan dia. Murad ialah orang yang mana? Orang yang terangkat, mahmul, mana diangkat kesusahannya. Batu para murad ni para awliya ni, dan masuk makam. Batu tak ada duka cita lagi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahui daripada kekasih Allah al-awliya ni, wali-wali ni la khawfun alaihim. Dia tak ada sebarang ketakutan. Wala hum yahzanun, tak ada khazan. Sebab apa? Dia telah ditarik masuk dalam mahligai makrifat Tuhan. Dia dah masuk dalam istana, apa nak susah kan? Semua dah siap. Tuhan berikan kurnia yang sangat hebat. Wala murad pula adalah orang yang diangkat, ya, diangkat kesusahannya. Hati ni jadi susah bila hati bila susah ni, bila ditambat dengan makhluk lah. Ditambat dengan Tuhan, confirm tak ada susah, tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, nas Quran terpampang. Ketahuilah dengan zikrullah hati tenang. Zikir paling-paling ke Allah, sama ada bil lisan, bil qalbi, bil ruh, bil sir, macam-macam. Muraqabah macam semua masuk mana zikir, baru dia akan tenang. Kalau tak ada benda tu, jawab dia serabut kepala. Baru kita tengok orang kayu-kayu hebat, ingat ke senang, lagi pening kepala kan. Dia takut sana, takut sini, takut sini kan. Dah banyak harta pula, takut orang ambil harta dia kan. Apa nak kawan orang pun takut, besok ni ambil kesempatan ambil lagi harta aku. Macam-macam. Semua apa? Bisikan-bisikan syaitan nafsu dalam kepala kan. Dia perasan macam-macam hari ni. Amatlah jauh perbezaan antara orang yang menanggung sendiri kesusahan dan orang yang diangkat kesusahan lagi dibimbing. Ya, sebab kita masih lagi memandang diri kita rasa berat. Tapi kalau dia tarik atau uruskan urusan qalbi sentiasa lapang kan. Tenang, nikmat. Itu dipanggil jannatul muajjalah. Syurga yang disegerakan oleh Ta'ala di dunia ialah jannatul ma'rifah. Ya, syurga ma'rifat yang sebenar dengan Tuhan ni. Allah. Ingat yang pertama sekali kena pun dan banyak zikir, istighfar. Tak ada zikir jangan cerita jalan ni lah, mengarut ini. Sebab segianya orang ambil jalan baca kitab hikam semua dia ada jalan, dia ada jalan tarik dah dia. Ya, tarikat dia dah ada. Tak kira apa-apa tarikat pun jalan. Pada ke speed. Ya. Nampak yang cerita ni semua pengalaman orang jalan. Jadi bila kita ada amalan tarik, senang. Ya, tarik. Ni ada kedai kopi pula. Tu baru tarekat baru jalan. Kita dah sampai pada bapak kau kata. Kau sampai tak berjalan boleh sampai? Kau gila tak jalan. Itu hakikat. Dia kata baru tarekat tarik jalan. Kita dah sampai bapak kau. Orang berjalan baru sampai. Kan kita nak pergi sana,
nak pergi satu destinasi lagi Mekah kan, saya tak nak jalan, saya nak sampai. Tak, kau kena kumpul duit, kenapa ni bayar tiket, kau berjalan baru sampai. Tuhan pun suruh Quran, fafirru, berjalanlah kamu, berjalan dulu, berjalan baru sampai. Ni tak nak jalan dah sampai. Itu mak jenin kan. Akhirnya dia berdebu bangkai kelapa kan. Baru petik buah kelapa dah berangan nikah dengan bidadari. Dia berdebu ke bawah. Banyak ni ilmu kepada kedai kopi kan. Ya, dia berangan tentang dia kena berjalan, tu panggil salik. Kau tidak dibagi 3 kan, murid, salik, wasil. Murid, tuan cempak round pertama dia ada kesedaran, oh tak jadi aku ni, yes, yang malam dibulut dia kalau malaikat maut datang, maut ni kan, dia pun berubah, berjalan, baru ambil ada iradah, kendak, bawa dia kendak. Bila dia pump join dia berjalan, itu panggil salik. Bila dia berjalan sungguh-sungguh sampai peringkat yang Tuhan kendak kita tarik, dia pump, wasil, tu je lah. Jadi Ali nak wasil je kita ada, dia mengarut dan macam-macam lagi ni. Jadi amatlah jauh perbezaan antara orang yang menanggung pikul sendiri dengan orang yang dibimbing dan diangkat kesusahan dia. Orang yang sedang dapat layanan, siapa dia? Para awliya. Tapi awliya pun dulu macam tu ke kan? Tidak ada orang yang sampai ke semua berjalan. Tak ada wali-wali yang sampai tu dia semua berjalan. Ya, tuan jalan, sama ada tuan jalan, tuan tarik dia berjalan tu, dengan jazbah dan sebagainya. Itu maksud. Jadi sini ada 2 golongan, murid dan murad, ya. Dibahas sini adalah murid dan murad. Orang yang mendaki sebab dia masih memandang diri dia. Adapun murad tidak, orang yang sudah ditarik, maka bila ditarik dikaram dalam memandang Allah Taala, maka lenyap pandangan dia dengan makhluk, berlazat dia dengan Tuhan. Carilah kelazatan dengan Tuhan, jangan cari kelazatan dengan makhluk. Baca Nabi Ibrahim sebut dalam Quran, ada kan dihikayatkan, la uhibbul afilin, aku tidak minat pada benda yang akan hilang. Apa hilang? Makhluk lah. Ya, gantungkan hati dengan yang qadim, yang baqi, yang kekal selama-lamanya. Wallahu ta'ala. Habis. Kemudian al-yaqinu al-adwam, ghaibatuka anka wa wujuduka bihi ta'ala, ghaibatuhu anka wa wujuduka bih. Itu matan ni. Al-yaqinu al-adwamu wa bin nuskhatin al-lazim. Dia tukar tempat al-adwam. Dia setengah kitab asal kan, jadi kadang-kadang ada ibarat sikit-sikit dia berbeza. Wa huwa 'alaiha sifatun kashifatun, ghaibatuka anka wa wujuduka bihi ta'ala, wa bin nuskhatin ghaibatuka anka wa wujuduka bih, wa zalika bi an taghiba, wa zalika bi an taghiba amma siwahu ta'ala. Dia pokok situ kan, pokok dia lenyap aja. Dia lenyap, yang lain banyak tuan bagi kan. Dia tak mau dalam kalbi kita benda lain. Al-yaqin al-lazim, mana keyakinan yang berkekalan, atau satu naskah keyakinan yang lazim. Sebab makam iman dengan yakin tinggi lagi ya, yakin. Dia yakin boleh dapat akhwal. Kalau di iman dia dapat akhwal. Kalau dia yakin dia dapat maqamat, ya, itu kedudukan dia. Mana keyakinan yang berkekalan, mana yakin dia, bersandar dia, intimat dia dengan Tuhannya. Sebab apa dia kekal? Sebab zikir dia tak putus. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Dia kata bila kita sebut fi kulli lamhatin wa nafasin, mana kalbi kita sentiasa dengan dia. Kalau tidak kita bohong, kau kata tak nafas, tapi nafas kau dengan orang lain. Nafas kau dengan makhluk. Tapi mulut kau kata kau dengan Tuhan setiap nafas. Jangan, dia biar mutabik, dia ada kesejajaran, sejajar, jalan sama. Mulut kata kita sentiasa dengan dia, hati pun itu. Ia telah merupakan sifat kasyifah, sifatun kasyifatun, mana sifat yang membuka, yang mendedahkan. Ya, yakin, yang tetap, yang mantap tu ialah satu sifat yang dia bersifat apa? Kasyifah. Dia akan buka. Ya, yakin sungguh. Betul, kalau yakin dia tak kuat, tak terbuka kan. Ya, kalau yakin sungguh, terbuka. Seorang tu yakin semua dari dia, dan dia tak bergantung hati dengan makhluk. Ya, kali dia buka tu bagi macam-macam. Seorang wali dia berjalan kan. Tiba-tiba tak ada makan, dia ambil pasal, ya Allah, kau segala-galanya kau tukarkan lapum tu kau, tak ada apa. Ya, tukar di pasir kan.
tukar jadi makanan. Tak ada apa, lazat lah. Kita pula masak silap rasa macam basi pula. Kerana nasi goreng. Kan? Jadi maknanya apa? Tuan buka senang je lah. Dan di dalam tu betul. Sebab tuan tak tengok luar, tengok dalam. Kalau dalam betul-betul bergantung dengan dia, kejap dia bagi. Ya. Dan bila hati bergantung dengan dia, hati itu mesti apa? Mulazamatul zik. Dia kena kekal zikir. Zikir kena sentiasa. Tak boleh tu. Tu rukun. Pakaian para awliya. Kecil besar sentiasa ingatan dengan Tuhan. Jangan putus. Kalau putus minta maaf balik. Ya, kalau putus minta maaf. Habis. Yang ni yang mendedahkan ke atas. Dah adalah ghaib engkau daripada dirimu. Ya, mana kepada ghaibatuka anka. Mana tak ada kata ana saya, tak ada. Dia huwa je, huwa Allah. Ialah ghaib engkau dari dirimu. Ya, dengan sebab apa? Dia ghaib dengan sebab dia fokus kepada Allah Ta'ala. Wazkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkuris marab, sebut akan nama Tuhan kamu dalam keadaan tabatul. Tabatul nama kosong yang lain. Betul-betul dia fokus kan. Cepat terbuka. Lepas tu kalau majlis zikir, suruh kita datang awal. Adab sebelum zikir jaga. Ya, fokus betul-betul. Jangan lagi hati tepat ngajak. Tu masuk zikir, sedap zikir. Ini datang zikir tengah-tengah nak ujung. Macam di pegawai penyiasat. Kan, dia cantik, muka koreng. Ya. Tunggu saya cukup marah. Marah kau zikir apa kau kerja? Kalau tu pondok Sungai Durian tu. Dr. Basit. Tok guru dia tu Tuan Haji Abdul Rahman Sungai Durian, wali besar tu. Tuan guru bagi ustaz kau ngaji tu. Pondok dia disyaratkan bagi anak murid dia, aku salam dia semayang, aku tak nak tengok kau bangun dia kata. Mana jangan ada orang masbuk. Jika udah adakan terlewat kan. Tunggu salam dia muparakar supaya ke jauh. Kena sekali kan. Tunggu salam aja dia pun masuk rakaat, di bangun rakaat dia baca. Kena bancu juga. Tunggu pusingnya. Dia mau kata berapa ratus ekor lembu kau gitu. Bawa kata lembu kau jaga, hangpa kau lambat semayang, dia baju tu menggigil-gigil budak belakang. Orang kampung mungkin kan. Orang kampung kalau datang lewat semayang itu kan, dia bangun dia kata itu. Aku bantu tengah semayang ni maki kan. Kau kerja apa dia tu? Dia jangan tuan tak belakang, kau jaga lembu, banyak lembu kau. Pecut kawan tu, taubat orang tak berani kan. Situ kau semayang, terus salam semua salam. Mengaji tadi juga kan. Kau datang lewat hegi. Dia adab guru tunggu murid ke murid tunggu guru. Untuk guru dah baca, kadang benda yang kau bahas tu penting. Ya tunggu nak barang kau baru hegi datang saja engkau cuba. Tak ada adab dia panggil. Ya. Dia lebay kotai banyak. Nak mengaji betul-betul kan. Ilmu tunggu kita ke, kita tunggu ilmu kan. Tu yang nak cakap. Kau kerti bahasa lah. Kau tak kerti bahasa tak tahu lah kan. Habis. Dan adalah ghaib engkau terdapat dirimu dan wujudmu bersama-sama Ta'ala. Pada satu naskah, ghaibnya daripada dirimu dan wujudmu bersama-samanya. Mana kita sendiri kun ma'allah. Quran kata apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ta'ala ma'akum, serta kamu ma'ah. Itu sebab dinamakan muraqabah ni ma'iyah. Apa ma'ah? Serta. Mana kita muraqabah akan hati sentiasa mana kesertaan Allah Ta'ala dengan kita. Ya, sebab kalau Tuhan kerat kita tombang kan. Ya, dia kerat madat dia tombang tu gitu kan. Ya. Orang kalau jantung dah tu gasu macam dan sikit naik. Lama-lama dia pun lurus. Habis jawab dia. Kan kalau dia kencang lagi tu lain. Jadi maknanya apa? Dia terik tekan saya tak habis tu. Ya. Tak pernah berhenti entah daripada 4 bulan kan, kata 20 hari dalam perut ibu tuan, tempat aja dia punya roh dalam tubuh. Sampai sekarang tak berhenti. Berpuluh-puluh tahun enjin Jepun buat sali pun terlokop kita tak berhenti. Ya, tak berhenti-henti sampai sekarang. Bayangkan betapa besar nikmat Allah Ta'ala. Ya, jantung dia bergerak. Jantung dalam bergerak menandakan dia sihat. Kalau jantung dalam jam dia mati. Begitu jantung batin, hati kita. Kalau kita tak ingat dengan Tuhan, dia mati. Tu jawab dia. Bahkan senjata gerak
Jadi serta kan jantung luar gerak, jantung dalam pun pam sekali, dia ikutlah dalam dia apa Allah Allah, bau cantik. Dia jalan selari. Zahir wal batin. Ini zahir kita takut, sangkut sikit je kan punya pasal. Takut dan masuk ICU, CCU ni, ikan U ni macam. Ya, yang ni dalam ni kau sangkut lagi berat. Dia kalau sangkut kan mati kalbi kan. Kalau kalbi mati luput nikmat akhirat. Kalau mati jasad luput nikmat dunia, mana besar? Kalau dunia kita jaga, yang dalam lagi besar. Sebab urusan dunia, urusan kita. Urusan dalam, urusan dengan dia. Ya, urusan dengan Malikul Muluk, raja segala raja. Ya, sebab tu adab dengan jangan putus ingatan dengan dia. Sebab kita ni abdi, kita fakir, sentiasa mengingati dia dan membesarkan akan dia. Ya. Dan pasal tu Nasar dia kata gaib dirimu dan wujudmu bersama-samanya, dan sedemikian itu bahawa engkau gaib daripada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Tu jalan besar, kunci besar tu, iaitulah bi antariba an man siwahu ta'ala, bahawa lenyap dalam kalbi kamu keperasaan dengan makhluk hilang. Jasad sangka dengan makhluk tak apa tuan. Kan silap faham lah. Dulu kita sunat minta buat dia orang tak dengar, habis tu buat kerja kepala, dan orang lain kerja juga, macam kau tak kerja pula kan. Mana jasad tu kerja lah. Jasad bagi dengan makhluk sangka luar, yang dalam semua kita bincang dalam kan. Seluruh kita tasawuf semua dibincang qalbi, roh, sir dalam. Sebab dia nak berperanan besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cantik dia cantik yang lain, rosak dia rosak yang lain. Itu sajalah. Inna fi jasadi bin Adam mudghah idza salahat salihat jasadu kullu wa idza fasada sa'id jasadu. Ala wahyal qalb. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Dan jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Maknanya itu yang paling penting dijaga tu. Habis kemudian walil yaqinu salasu halatin. Dia tengok pakar dan ni wali-wali ulama besar ni, pakar rohani Jabal Arif Billah. Dia kupas satu lagi. Tadi yakin kan, dibahaskan ni nak pecahan dia pula. Walil yakin salasul halat. Ya, ada 3 kelakuan yakin. Bidayatun awal, wa tawassutun pertengahan, wa nihayah puncak. Alama min walil ilmi yakin wa ainihi wa haqqih. Wa awwaluha qad la yadumu li baqa'ir rusum. Satu. Ya, wal akhirani ya zaiman. La, dia kata lakin al-akhiru adwamu fa innahu musyahadatun bi kashfis sir wa hiya a'lan maratib, ya a'lan maratibil yakin, fakun yakinuka ma'allahi faqat. Ini seronok bincang ngaji kitab dan apa seronok dia kata Tuan Guru Maklim Haji Wahid. Kita baca kitab ni kan, kita tahu aku ni jauh lagi. Tu tujuan dia. Tengok jauh lagi kita nak. Ini dia mengaji kitab nampak aku ni bagus. Mengaji nampak bagus tu celaka kan. Ya, mengaji nampak kita bagus. Habislah jawab dia. Ya, bila bagus kita aku datang penyakit datang. Takabur lah. Riak, takabur, hebat. Habislah jawab dia. Kita makin mengaji nampak teruk aku, jauh lagi aku. Macam tu. Ya. Baik ilmu tasawuf kita nak ngaji suruh diri dan suruh orang, kita suruh diri kita. Baru kita boleh nak ijaz kan. Keyakinan mempunyai 3 keadaan. Pertama dipanggil bidayah, permulaan. Yang kedua tawassut, itu pertengahan. Dan ketiga nihayah, makna pengakhiran atau kemuncak ni. Dia mengikut apa ni susunan ni, martabat ilmu yakin ataupun ainul yakin atau hakul yakin. Ya, mana keyakinan seseorang tu dia duduk peringkat mana. Kalau kuat lain gaya dia, kalau sederhana lain gaya dia, kalau nipis lain gaya dan ya, sebab tu kita nak adjust biar dia jadi paling hebat. Sebab ini tempat yang paling besar urusan insan dengan Tuhan ni. Keadaan yang pertama itu terkadang ia tidak kekal, kerana masih kekal rusum, kesan-kesan makhluk tu. Yang pertama apa? Yang pertama bidayah. Peringkat yang pertama yakin dia dengan Allah Ta'ala tu. Peringkat pertama ni dia tak berapa kuat tu maksudnya. Ya, dipanggil yakin dengan ilmu. Tu dipanggil ilmu yakin. Mana yakin yang dibina dia dengan ilmu. Ya. Dia yakin maknanya dengan pengetahuan, pendedahan
daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentang adanya siksaan, azab dan sebagainya. Bagi orang yang terbuka dan terbuka kasyaf, nampak tu dalam kubur terbuka kasyaf, mana kuat yakin ni? Tentulah yang dibuka kan, dia nampak. Dan kita lah Kaabah kita yakin kan, sebab kita dah tahu dengan ilmu perkabaran Quran. Bahkan terpampang pula kat rumah kita gambar dinding Kaabah, tapi tak pernah pergi lagi kan. Yakin tak? Yakin, tapi dengan ilmu. Dengan orang yang dah pergi peringkat kedua, dia pergi sana, turun dia ke atas, dia pergi masuk Mekah, buka pintu Masjidil Haram, terpampang nampak macam mana kan. Oh, lagi berderau. Oh, kadang tak sempat, air mata tak pasal keluar. Oh, seronok kan. Dengan orang yang dah pusing, dah tawak, dia peluk lagi, habis dada dia melekat Kaabah. Dia kata sebab Kaabah terasa lagi dinding Kaabah kat dada dia kan. Sama tak tinggi mana, sama ya, sekadar tahu dengan rasa tak sama kan. Itu maknanya dengan Tuhan kita nak, ya, angkat setinggi-tinggi sampai hakul yakin. Keadaan yang pertama terkadang tidak kekal kerana masih kekal rusum. Apa rusum? Kesan-kesan makhluk. Bermakna dia kurang zikir. Bila kurang zikir, ruang kalbi dia banyak masuk benda ni, ya, benda-benda rusum masuk malu. Itu menyebabkan dia banyak leka dan lalai ni. Satu. Dan dua keadaan yang terakhir, iaitulah tawassut dengan nihayah, ya, yang akhir tu adalah kekal, ya, adalah kekal. Akan tetapi keadaan yang terakhir tu lebih kekal, ya, sentiasa kalbi dia ma Allah, tapi yang akhir tu lagi kuat kerana ia apa? Musyahadah, penyaksian, ya. Dia dah saksikan sendiri dengan kalbi dia dibukakan kasyaf oleh tak ni, kasyaf maknawi tu dia nak kalbi sentiasa dengan Tuhan. Bermakna dia dah terbuka dah pintu Kaabah, dah nampak dah tuan. Sama-sama menyaksikan depan mata kepala nampak. Ini kau macam mana pun kata tak ada pun dia takkan terima sebab dia nampak penyaksian. Cuma yang seorang lagi dah ke depan, dia dah pergi gayut Kaabah, atau lagi kuat. Atau gitulah maknanya. Ya, pendekatan yang maknanya berbeza-beza dengan sebab keadaan, ya, akhwal seseorang. Dan akhwal itu berbeza dengan sebab riyadah. Kalau riyadah dia lebih, kerja lebih, gaji lebih, ya, tuan. Itu keadaan dia. Biqadri ma ta'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar mana kamu tumpukan usaha, kadar itulah Tuhan akan buka lagi. Lagi kuat dia kerja, lagi banyak dia dapat kan. Itu maksudnya. Ini nak untung 1 juta, modal 2,000 boleh kan. Modal 2,000 meniaga pohon pisang ni. Nak meniaga besar kena modal besar. Ni nak melipat dengan Tuhan. Malam wali-wali tak tidur, dia wali membongkang. Bangun-bangun orang azan subuh bangun. Allah. Nak buka pintu makrifat apa? Adab dia tadi. Apa adab ni? Tiap-tiap malam dalam hadis sahih 1/3 akhir, start pukul 3 Tuhan buka pintu langit. Futihat abu-abu sama. Pintu langit dibuka setiap hari tu. Tidak ada yang mohon melainkan aku izin, aku perkenankan, tiada minta ampun, aku ampunkan semua. Saja. Tuhan buka, kita tidur. Apa tak kurang ajar kan? Gaji kata buka, sila masuk. Dia tidur. Tentulah dan malu kan. Rukun besar tu, qiyam tu rukun ni. Man talabal ula sahilal layali. Siapa menuntut ketinggian di sisi Allah, dia kena jaga malam, ya. Selimutkan malam-malam tu kita dengan nur musyahadah, nur murakabah, nur zikir. Ini selimut dengan kain selimut, bongkar. Pakai tiran dangdut nampak kepala kan. Wamban ni musik. Allah. Kerana dah tua-tua tu kesian kan. Dia pergi jumpa doktor. Ya. Dia tua-tua kadang-kadang dia boleh tidur 3 jam 4 jam je kan. Rasa dah lama tidur, badan pun dah bau tanah kan. Dia risau tak dapat tidur. Dia jumpa doktor, saya kurang tidur tu, ada ubat ni. Ubat apa? Ubat nak tidur lebih. Doktor silap bagi ubat, telan mampu terus. Macam-macam tuan-tuan ni. Dia risau tak tidur. Yang rohani dia tak bongkar-bongkar, dah tumbang tu dia tak risau. Ya, masalah tu. Allah karim. Sebab dia berkekal musyahadah. Ke mana pun di ujung tu musyahadah. Dalam hadis sahih ada kan. Dengan disingkap rahsia. Bila rahsia tuan buka, sir banyak dan tuan buka, itu memang lain lah, ya. Martabat yakin yang paling tinggi. Oleh itu, hendaklah engkau jadikan keyakinanmu bersama Allah semata-mata. Kun ma'allah, ya, bau tarallah ma'ak.
Bila kita usahakan kun ma'allah dengan azkar, dengan muraqabah, akhirnya Tuhan hadiahkan dia apa? Dia hadiah dia tarallaha ma'ak. Tarallah, engkau melihat dengan basirah musyahadah tadi, atalah ma'ak serta kamu. Di mana dia berjalan? Duduk bangun di ma'allah. Tu ayat Quran sebut jelas. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mana dia menyata dalam keadaan dia berdiri, duduk dan berbagai air. Maknanya apa? Ala kulli ahwal. Semua keadaan dia full time, ya. Kita nak tukar tuan, sebab kita selama ni puluh tahun sampai sekarang ni full time dengan makhluk. Kan? Tak risaulah dia. Dalam semayang tu pun dia masuk makhluk lagi kan? Tak risau. Kan nak tukar dia sebanyak. Alamak, habis nak sama Tuhan ni. Ya, takkan dahsyat tuan. Oh, nak ajak masuk dia takut tuan. Kan? Ajak pergi sudut dia takut. Ya, kena buang masa sikit tuan. Tak tembak dia dalam tuan. Sebab kita peram tu shoot betul-betul kan. Baru dah sedap rasa. Habis tu. Aku nak kata satu lagi, wa ta'ammal. Mana sila beri perhatian man. Kam dia kata baina ma yakunu bi amrihi ta'ala min anwa'il ibadat wal mujahadat ya at-taklifiyah wa baina ma yakunu bihi ta'ala min anwa'il minan wan nafahat ar-rabbaniyah. Allah. Wa ta'ammal mana perhatikanlah, mana ambil perhatian. Berapa banyak perkara yang berkait dengan suruhannya Ta'ala yang terdiri daripada pelbagai jenis ibadah dan mujahadah secara taklifan, mana secara Tuhan berat kat kita di peringkat syariat, dan perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala yang terdiri daripada pelbagai jenis kurnia dan hembusan ketuhanan, nafahat. Ya, Tuhan berikan hembusan, ya, maknanya marifat dan sebagainya, kurniaan Tuhan. Maksud dia apa tu? Beza antara dua, orang yang dalam taklif dengan orang yang mendapat inayah dan nafahat. Beza dia. Ini kesudahan daripada bahasan murid dengan murad. Ya, kalau dapat murad itu maknanya orang telah dipilih. Dia nafahat rabbaniyah, hembusan makrifat daripada Tuhan buka. Itu dalam kita ada tawajuh. Tawajuh ni majlis pada aulia kan, kita jalankan. Tawajuh nak menghadapkan kalbi dengan dia. Waktu nur tawajuh akan dibagikan secara ruhani dan ya kepada mursyid atas, kepada mursyid, dan dia akan bagi kepada orang bawah. Waktu tuan guru mursyid kata kalau kau terbuka tu kau nampak nur dibagi tu pancar pum masuk. Ya, itu nampak terus dengan kashfin. Ada yang dah nampak apa ni, dah biasa tu. Ya, tuan buka bila hati kalbi dia bersih nampak. Ya, pancaran. Sebab perjalanan kita ialah nur, lawan nur zulmah, gelap tak ada jalan kan. Ada di antara suruh fikir mana beza kesimpulan antara murad dengan murid. Kemudian in kunta bi amrih ilahi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lana fa inna khaira kullahu bi yadi anta. Allahumma hafiz. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Ikhwanana mujahidin fi Palestin ya Allah. Allahumma alayka bil yahud wa nasr. Allahumma alayka ya qakhar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya munzir al-kitab wa ya munzir. Ihzimhum wansurna alayhim. Ihzimhum wansurna alayhim bi rahmatik. Bijaya habibika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallah. Allah. Ya Karim. Minum.